Assalamualaikum guys. Selamat datang ke podcast Honda Global MET Bangi. Lagi bersama akhirnya. Minggu ni kita kembali disatukan. Ya betul. Kalau dah jodoh tak ke mana. Jangan ingat jodoh tu untuk pasangan suami isteri saja tau. Kadang-kadang kita bertemu dengan orang yang baik tu pun jodoh juga. Ditakdirkan. Kita mengendalikan program pun jodoh juga namanya. Ya betul. Okey, korang masih bersama saya Hazizul Harun. Saya Alif Rosli. Macam biasa. Kita dekat tempat yang sama. Ya betul. Masih di lokasi yang sama. Yang sama di Honda Global MET Bangi. Apa isu yang kita nak sembang hari ni? Okey, isu yang kita nak sembang hari ni sebab kita dah dekat menjelang Deepavali. Hari perayaan kita ni dekat Malaysia ni. Malaysia ni meriah tau. Banyak, dia terlalu banyak festival. Betul. Sebab kita berbilang kaum. Ya, semua kaum kita ada perayaan masing-masing. Macam kita orang Melayu, hari raya ada dua. Hari raya Aidilfitri, Aidiladha, Cina Chinese New Year-nya, pesta Tanglongnya, pesta bulannya. Lepas tu Indianya dengan Deepavali, lepas tu hari apa? Ponggalnya. Pongal. Taipusam tu dengan Pongal sama tak Saya rasa lain bang. Taipusam-nya. Banyak, terlalu banyak. Lepas tu Kristian ni Deepavali, Sabah Sarawak lagi. Ya betul, banyak. Hari Menuai. Tapi yang terdekat ni apa festival yang kita nak? Deepavali bang. Deepavali. Tak lama je lagi, 31 hari bulan. So maknanya bila ada festival ni automatik ada cuti. Ya, cuti panjang. And timing Deepavali tu memang cantik tau. Hari apa Hari Khamis, 31 Oktober 2024. So maknanya once hari Khamis dia jatuhnya apa-apa festival, automatik hari Jumaat tu akan cuti sekali. Ya, dan betul. cuti tu cuma yang kita dapat release sehari je. Biasanya dah apa orang kata tradisi. Orang akan kita panggil cuti bersambung. Ya betul. Hari Jumaat tu mungkin dia orang ambil annual leave. Yang tak sakit disakitkan. Betul tu. Kita pun biasa buat benda tu. Jangan untuk rasa mendapatkan cuti 4 hari tu. Maknanya Deepavali jatuh hari Khamis, Jumaat annual leave ataupun sakit disakitkan, sambung Sabtu dan Ahad, hari Isnin bekerja balik. Ya betul. So expect lah dalam hari Ahad tu memang busy dekat highway dan tu. mana-mana lebuh raya, utara selatan, segala jenis lebuh raya akan berlakunya kesesakan. Ya, so betul. rancang perjalanan. Bila nak rancang perjalanan ni, pertamanya sebelum kita rancang, kita kena kereta kita. Ya betul. Make sure fit. Kena fit. Macam-macam benda kita kena check tau. Tapi kalau yelah, kita kena check kereta tu, dia punya condition macam mana, tayar okey ke tak, minyak okey ke tak kan. Sebab kita nak jalan jauh, we never know, anything can happen. Betul. So itulah, kita akan go into detail apa yang korang perlu prepare sebelum memulakan perjalanan yang jauh. Ya, kalau tak semestinya jauh, kita jalan dekat pun kalau boleh, kalau ada masa kita check make sure juga kereta tu berada dalam keadaan baik. Bila kita atas jalan ni, bila kita jadi punca kesesakan atau apa punca kemalangan, orang akan menyumpah. Ya betul. Kita pun tak nak tapi dah tipikal Malaysia tau. Tak kira lah kemalangan ke apa. Kadang-kadang berlaku breakdown pun, automatik orang yang kat belakang akan memperlahan kenderaan dia orang dan tengok apa yang berlaku. Ya betul. Bila dah depan tu perlahan, automatik belakang pun akan jadi jam lah, sesak lah. Sebab orang Malaysia bila dia tengok, alamak rosak je pun, akan disumpahnya kita. Ya betul. Kenapa tak check kereta, dia kata. Ya betul. Kita tak nak jadi punca macam tu tau. Ataupun kita menjadi objek sumpahan. Ya, objek sumpahan. So kita apa yang kita perlu lakukan, Lid? Apa yang kita perlu lakukan? Basicnya. Okey, yang paling basic lah, yang senang lah, semua orang boleh buat, tak ambil masa lama pun. Tak sampai seminit pun. Cek bunga tayar. Bunga tayar tu, kalau korang nak tahu, bunga tayar ni dia punya corak-corak dekat tayar tu, dia punya dalam dia macam mana, masih elok ke tak, atau dah haus. Haus ni maksudnya dia punya bunga dia dah tinggal sikit. Dia punya longkang dia tu dah nipis. Kita tengok dia punya corak pun macam dah nak pupus. Pupus. Macam nak hilang dah. Endangered species lah dia punya. Maknanya banyak bahasa Melayu yang orang belajar lah, Lid. So bila longkang tu dah nak hilang, macam dah nipis, ataupun sama rata. Atau sama rata. So masa tu, itulah masa yang paling sesuai untuk tukar tayar. Sebab itulah yang menjaminkan keselamatan. Bila especially kalau kita lalu dekat jalan yang basah kan. Terutama sekarang dah nak masuk ujung tahun. Bulan 10, bulan 11 ni kita panggil apa, musim tengkujuh. Musim tengkujuh, ya betul. So kita pun tengoklah kan cuaca, hampir hari-hari hujan. Malam, siang, tengah hari, petang memang hujan. Tak expect. And hujan dia bukan hujan renyai-renyai, lebat. Dia baginya cukup. So kalau tayar nipis ni, musuh besar dia adalah air.
atau nama orang lain panggil hydroplaning, aquaplaning, ataupun sampan. So sama juga bila tayar tu bunga dia dah nipis, dia lalu atas air, nanti dia akan jadi sampan, melilau. Kereta tu tak ada grip. So kat situlah yang boleh bahaya, kereta korang akan hilang kawalan. Pada ketika tu walaupun kereta kita tu didatangkan dengan traction control ke stability assist ke apa, bila tayar ni tak berada dalam keadaan baik, benda ni tak boleh berfungsi dengan baik. Ya, betul. Dia tak boleh pun nak bantu kenderaan tu. Sebab tak ada sistem stability ataupun traction yang perfect, yang sempurna. Kalau tayar tu memang dah rosak, dah nipis, sistem komputer keselamatan tu pun tak boleh jaga. Tak berfungsi. Tak boleh selamatkan korang berfungsi dengan baik. Jadi apa yang kita perlu lakukan, dan macam kita kat Global MIT ni, apa yang kita boleh bantu customer lead? Okey, kalau korang datang dekat Global MIT ni, kita punya technician yang bertauliah lebih dah bertauliah dan dilatih oleh Honda Malaysia, dia akan cek bunga tayar tu. So dia akan recommend tayar bunga ketebalan yang sesuai atau yang tak sesuai, yang sepatutnya. Yang sepatutnya, dan bila dia bagi tahu tu atas kita punya due diligence lah, sama ada nak tukar ataupun pakai lagi tayar tu. Bila dia suruh tukar, seeloknya kita pun kalau tukar boleh lah. ada bajet tukar lah. Ya, betul. Itu yang menjaminkan keselamatan korang tu. Lagi-lagi kalau kita bawa family kan, apa benda semua tu. Nak pula kalau kita accident terlanggar orang lain sekali kan, dah jadi susah tu. Sebab kita tak peka, kita tak cek tayar tu. Atas kecuaian kita melibatkan orang lain. Kita melibatkan kenderaan lain, dan dalam masa yang sama kita menyusahkan orang lain. Ya, betul. Kadang-kadang benda ni nampak macam simple, tapi dia punya impact dia tu. Betul. Ramai orang overlook tau, pandang remeh. Lagi satu, selain daripada bunga tayar tu, kita kena cek jugalah dengan angin tayar. Pressure dia. Pressure dia tu. Tekanan. So kalau kepada mereka yang tak tahulah berapa pressure atau tekanan angin yang sesuai untuk tayar kereta korang, dekat mana kita nak tengok? Untuk kereta Honda senang je nak tengok bang. Stiker dia ada dekat pintu driver. Dekat tepi tu. Pintu depan belah kanan ataupun pintu driver lah kan. Kat dia punya tepi tu ada stiker, angin. Dia ada tertera berapa tekanan sesuai, ada penumpang, tak ada penumpang. Depan dan belakang punya tayar ada tertera kat situ. Tayar spare pun dia ada bagi dia punya pressure dia punya measurement dia. So korang bolehlah follow macam tu. Kalau kereta korang masih standard, boleh follow stiker tu. Kalau tak standard pun masih boleh follow. Sebab manufacturer dia dah design and dia dah measure stiker tu untuk fit hampir seluruh jenis kenderaan, walaupun kita dah ubah suai sedikit pun. Jadi masih selamat. Itu adalah recommended and also general measurement lah. So kalau apa jadi bang kalau angin tayar pressure tak sesuai dia? Okey, yang pertamanya bila ketekanan angin tayar ni tak sesuai, kurang ataupun lebih. Kalau kurang ni dia akan impact dekat kita punya fuel consumption. Kendaraannya dia berat, so penggunaan minyak akan lebih. Jika terlebih pula tekanan angin ni, tayar tu tak dapat nak grip, tak dapat mencengkam permukaan jalan. So maknanya bila flip ke apa ke, dia akan inilah. Betul. Dia ada, kita tak boleh terlalu kurang, kita tak boleh terlalu banyak. Macam Abang Azizul cakap tadi, kalau kita terlebih kurang, banyak kurang lah tire pressure tu, so jadi berat, minyak pemakan, elok-elok korang boleh balik kampung tangki minyak penuh. Tak sampai. Tu satu, bazir minyak. Lepas tu kalau terlebih angin pula, contact patch tayar tu akan jadi kurang. So kurang grip. Itu boleh membahayakan korang punya driving. Lagi satu, bila terlebih juga boleh menyebabkan tayar pecah pun boleh juga. Betul. Sebab sekarang dia terlalu keras kan? Ya, betul. Lagi-lagi bila kita jalan jauh ni, tayar ni dia akan jadi panas. Bila panas, dia punya haba tu akan kembangkan angin dalam tayar tu. Itu yang membuatkan tayar tu boleh pecah sebab pressure naik. Betul. So kita kena peka benda tu. Tapi yang lagi penting sebenarnya, kita kena periksa condition kenderaan tu. Servis, kalau dah datang dia punya due tu, seloknya servis sebelum kita mulakan perjalanan. Mana yang nak servis, kita buka 7 hari seminggu. Ya, betul. Kalau tak salah sih, di Pavali pun kita buka. Daripada pukul 8 sampai pukul 5 petang. Dinasihatkan kalau you all nak booking nak service on weekend, Sabtu atau Ahad, kena buat appointment sekurang-kurangnya 1 ke 2 minggu sebelum. So kalau pengguna-pengguna kereta Honda lah kan, kita dah mudahkan korang semua. Honda dah ada buat satu app, Honda Touch. Dari situ korang boleh sign up account and automatic kereta tu akan keluar dalam korang punya account tu, dalam apps tu.
So dari situ korang boleh set appointment, korang boleh check schedule bila free, lepas tu mana dealer yang paling dekat dengan korang. Boleh cari Honda Global MAT dalam Selangor. Selain tu kita ada juga branch kedua kita dekat Nilai, Negeri Sembilan. So korang boleh set appointment. Cari Honda Global MAT, servis dekat Honda Global MAT, semuanya terjamin dan selamat. Betul. So dekat service center kita orang, kita punya technician dia akan check sampai 130 point jenis pemeriksaan. Dia check body kereta, dia check tayar, dia check minyak brake, minyak enjin, lepas tu air radiator, air kereta, air coolant, air wiper juga. Lepas tu dia check wiper, semua macam lah, semua bentuk inspection dia akan check sangat-sangat detail. Dan jika perlu, technician kita akan inform dekat service advisor, nanti service advisor akan advise dekat customer apa yang perlu dan apa yang tak perlu dan apa yang boleh digunakan lagi. Ya betul. Contoh macam brake pad semua tu kan. Dia brake pad ni okey, dia benda penting kita dah sentuh pasal tayar. Benda yang kedua penting adalah brake. Tak guna boleh bawa laju tapi tak boleh berhenti. Ya betul. Kalau kita berhenti, tak boleh berhenti, itu memang na'udzubillah lah. Na'udzubillah. Kacau tu. Kacau lah tu. So that's why kita kena make sure kita punya brake pun berfungsi dengan baik lah. Check brake pad tu, brake pad kalau dah haus, make sure ditukar lah. Ditukar. Kalau tak tukar, dia implikasi dia tu bukannya dekat kenaan saja, tapi kita panggil dia apa, disc brake tu disc brake dia pun akan brake disc. Brake disc, betul. Disc brake, sama disc, tu. sama. Tak tahu mana satu bahasa Melayu, bahasa Melayu cakra brake. Brake pad tu dah haus nanti, still kita guna lagi, kita paksa dia dah besi dia tinggal akan makan pula. Ya betul. Dia punya disc brake tadi tu. Disc brake jadi nipis, nanti boleh crack. Ya betul. Bahaya tu. Lepas tu korang kena check juga korang punya disc brake tu dia ada bengkok ke tak. Macam mana kita nak tahu brake disc tu disc brake tu dah bengkok ke belum? Bila kita jalan, kita brake, kalau ada bergegar dekat steering ataupun bergegar dekat suspension, itu maknanya disc brake dah bengkok. Ataupun tak rata kan? Tak rata, betul. So, apa yang kena buat, datang ke Honda, kita akan skim disc brake tu, kasih rata balik. Tapi ada measurement dia, kita tak boleh terlalu nipis disc brake tu. Berbalik pada tadi, kalau kita tak jaga maintenance kereta, itulah akibat dia. Sepatutnya kita hanya perlu tukar brake pad disebabkan kecuaian kita lambat ataupun kita guna juga benda tu dah haus, dah lagi satu costing kita kena tanggung. Betul. Untuk costing untuk skim brake ni tadi pula. Betul, tak mas-masal pula, ada extra pula kat situ kan. Betul. Kita nak balik raya banyak pakai duit ni. Bagi duit raya lagi, lepas beli makanan minum, nak hias rumah bagai maruku lagi, kuih bulan lagi. Ya betul. Kuih bulan tak. Nak buat kolam lagi. So macam tu lah, banyak pakai duit. So kalau kita jaga kereta dengan baik, dia pun akan jaga kita. Lepas tu dia pun akan jaga poket kita. Ya betul. Itu mana penting dia. Dalam banyak-banyak tadi rangkuman dia yang terakhir tadi tu. Ya betul. Apa-apa akan pergi ke poket kita balik. So untuk jimat, kita kenalah berjaga-jaga. Orang kata mencegah lebih baik daripada merawat. Nak repair tu mahal tau. So macam tu. Itu kita dah sentuh pasal brake. Check dia punya minyak brake kan. Kadang-kadang kita, kalau ramai orang ingat minyak brake tak perlu tukar. Actually ada salah faham kat situ. Betul. Sebab minyak brake kadang-kadang selepas setiap 60,000 seeloknya tukarlah minyak tu. Ya. Ataupun setiap 3 tahun. Setiap 3 tahun. Sebab apa macam tu? Sebab walaupun sistem minyak brake tu dia punya piping dia semua tertutup, tapi boleh jadi sebab kelembapan, habuk luar pun akan masuk juga dekat sistem tu. So bila sistem tu akan jadi kotor, dia akan compromise you punya brake performance. Elok kita boleh tekan brake, tekan sikit je dah boleh berhenti, tapi ni kena tekan banyak sebab dah rasa macam ada kosong dekat sistem pedal brake tu. So itu yang akan buatkan korang punya braking distance lagi jauh. Lagi-lagi kalau kita kena emergency braking, itu memang memang tak dan kita nak dah tekan nak pump dia balik tak dan. Masa tu mengucap tu lah. So itulah minyak brake pun kena check tau. So itu minyak brake. Tapi benda tu kita tak perlu risau. Let's say kalau kita hantar dekat sini, benda-benda tu semua technician kita yang akan uruskan. Betul. Benda tu semua ada, perlu ditambah, perlu ditukar, nanti semua dia akan advice. Lagi-lagi kalau korang dekat Honda kan, bila dah sampai 60,000 km tu, benda tu dah memang wajib dalam maintenance schedule. Ya. So kalau kita tak tukar minyak brake atas advice Honda Malaysia sendiri, kalau ada masalah, tak bolehlah claim. Ya, dia akan pergi pula, satu lagi implikasi dia pula pergi ke
Warranty pula. Warranty pula yang akan void. Sebab Honda dia design kereta untuk buat barang macam tu, perform macam tu. Tapi bila you tak follow dia punya advice, and then you tak dapat performance yang Honda intend, you complain, tak boleh lah. Ya betul. Barang rosak ke kan. Jadi follow je dia punya schedule tadi tu. Betul. Bila perlu, tukar je. Betul. Sebab itulah saya kata macam video podcast kita sebelum ni, bila beli kereta, kita kena prepare juga untuk maintenance dia. Ya betul. Jangan beli kereta lepas tu expect macam bela tikus. Tak tahu lah. Macam benda yang lagi murah. Murah ya. Lagi murah. Sedangkan benda kucing pun mahal. Maintenance boleh tahan tau. Betul. Pasir dia lagi, makanan dia lagi. Ya, mainan dia lagi. Saya macam-macam mainan dia. Macam kau benda kucing kan. Betul. Peminat kucing. Ya. Itulah tu. Sama juga macam kereta. Sama juga lebih kurang. Lagi mahal bakar kucing tu, lagi mahal maintenance. So lagi mahal kereta tu pun lagi mahal juga. Tapi jangan risau, Honda punya maintenance masih mesra alam. Tapi tak adalah mahal mana pun, Lip. Kalau kita tengok dia punya service schedule tu kan. Service maintenance punya schedule tu. Benda ni kita boleh download dekat website tau, Honda Malaysia sendiri. Korang pergi dekat Malaysia, maintenance, and then pilih model. Kita pergi ke Honda Civic. Okay, kita tengok Honda Civic yang turbo. Turbo ke hybrid? Ambil hybrid lah. Turbo lah kot. Turbo. Okey, jom. Okey, untuk turbo ni kami nak berkongsi sekejap lah. Kalau servis biasa Civic Turbo ikut jadual maintenance yang Honda ni, servis biasa yang setiap 10,000 km atau 6 bulan tu, itu baru dalam RM260 lah. Itu dia punya cost dia. Apa yang dia tukar? Minyak hitam sahaja. Minyak enjin. Minyak enjin, minyak hitam. Lepas tu dia akan check brake, depan dengan belakang, brake inspection. Kalau kita tengok kat sini Lip, dia punya schedule ni, bila yang agak mahal servis ni. Okey, bila ini kalau ikut dia punya jadual ni, yang paling mahal masa 100,000 km atau tahun ke-5. Kalau kita tengok ni kita cerita pasal, kita ambil contoh kereta Civic lah. Maintenance cost ikut jadual yang Honda share kan. Selepas 2 tahun kita pakai kereta 40,000 km punya maintenance, baru 300 lebih. Betul, baru 300 lebih. 317. Lepas apa yang ditukar masa 40,000 ni, dia cuma tukar minyak CVT, gearbox, minyak enjin, oil filter dengan labor charge. Ya, betul. So itu saja, 4 barang saja. RM317. So macam Alik kata tadi, mahal tu taklah mahal, boleh dengar lah. Selepas 10 tahun guna kereta pula, baru RM656.97. Maknanya ini mandis yang ke RM120,000. Rasanya time ni kita tak pakai kereta ni lagi dah. Betul, dah tukar dah. Lebih dah 10 tahun ni rasanya dah, orang dah trade in dah, ambil kereta lain dah. Mungkin Civic yang version baru pula orang tu pakai pula kot. Betul. So kat situ lah ramai orang ingat maintenance kereta Honda ni mahal. Sebenarnya tak. So kalau ada was-was kan, sangsi tak tahu, jangan palatau. Jangan palatau. Datang je kat showroom. Tanya kita sales advisor ni, tanya dia orang, boleh tak tunjukkan saya service schedule untuk model-model yang kita nak tahu, contoh City ke Civic ke benda ke, tanya. Tunjukkan. Tak cukup tunjuk, suruh SA tu print. Betul, print. Kalau was-was kita boleh share. Jangan ingat sales advisor nak cerita indah saja, nak tipu, nak cover. Kita semua ada bukti kat sini. Ini kita pun ada semua on Honda paper bagi. punya proof. On paper. Murah tau nak bela kereta Honda ni. Okeylah, macam servis tadi tu, yang apa yang Honda Malaysia tunjuk dekat servis schedule ni, hanya yang untuk servis lah, tak termasuk yang wear and tear. Betul. Wear and tear tadi termasuklah yang macam Alif sebut tadi, brake pad, minyak brake, itu tak termasuk kat sini. Itu tambahan lah. Itu costing lain. Grease semua tu kan. Tapi dari segi maintenance punya cost, reasonable bagi saya. Sebab kita SA ini tak adalah orang kata orang kaya pun, kita pun berkira juga sebenarnya. Betul. Bagi kita orang yang kaya sepagi makan pagi ni, harga ni boleh dengar. Yes, betul. So kalau korang yang stable, lepas tu gaji tak ada masalah tetap, memang tak ada masalah nak beli kereta Honda ni. Ni Civic, maknanya kalau Civic pun banyak ni, kereta-kereta lain yang lagi rendah harganya, lagi murah. Lagi okey lah, lagi murah harga dia. Cumanya kalau tak salah saya, ni Alip dia specialist dekat IDI, dia lebih pada technical. Okay. Kalau tak salah saya,
Baru-baru lah based on experience ada apa? Kereta-kereta yang ada turbo ni dia ada indikator A dengan B. Boleh tak explain sekali lagi? Okey, boleh. Kita punya viewer kita. Apa dia A, apa dia B. Kadang-kadang customer ni bila dah keluar A dia dah jadi tentu orang. Keluar B dah keluar B pula. Mana satu yang betul je explain. Apa A, apa B, kadang-kadang benda tu pop up, kita jadi panik. Kita tak jadi keruan. Minta Alif explain. Okey, benda ni dia berkait untuk kereta Honda yang pakai enjin turbo saja. Maknanya enjin 1.5 turbo, kita tak ada 2.0 turbo. 2.0 turbo tu eksklusif untuk Type R saja, tapi ini kita cerita untuk yang 1.5 turbo. Okey. Applicable daripada HRV ke Civic ke CRV. Ini semua model ada pakai 1.5 turbo. Okey. So, kenapa ada servis A dengan servis B ni? Ini adalah salah satu cara Honda untuk jaga enjin tu supaya jangka hayat dia lagi panjang. Okey, servis A ni dia hanya tukar minyak enjin saja. Sementara servis B pula dia akan tukar minyak enjin dan juga filter minyak enjin. So ingat servis A dia hanya tukar satu barang saja. Servis B, dua barang. Okey, kenapa Honda buat ada servis A dan servis B ni? Macam saya kata, untuk panjangkan jangka hayat enjin tu. Lifetime kereta tu. Dia punya lifetime, lifespan dia. Okey. So, kalau you all nak tahu, untuk pengetahuan korang, kereta turbo ni, dia ada turbo. Turbo tu panas. Kenapa dia panas? Sama ada kita idle dalam traffic jam ataupun kita selalu bawa laju, speeding. So, bila dia panas, dia perlukan pelincir. Pelincir itulah dia akan ambil minyak enjin tu. Minyak enjin, dia akan lalu ke enjin, dia akan lalu ke turbo dan patah balik ke enjin. So, bila dia lalu dekat turbo yang panas tu, minyak tu akan jadi cepat rosak ke. Okey, minyak enjin dari Honda ni memang tahan lama. Tapi bergantung juga dekat korang punya pemanduan, sama ada selalu traffic jam ataupun speeding. Minyak tu, dia punya minyak enjin punya jangka hayat boleh jadi berkurang. Maknanya contohlah kita ni kaki lenjan, buat kata nak tekan maknanya lagi kerap cycle dia tu lagi cepat indikator tu akan pop up. Ya, betul. So bila cycle tu cepat sampai, okey, itu sebab dia nak jaga enjin. Sebab kalau minyak tu dah rosak ataupun dah terlalu kotor lah kan, dah terlalu banyak cycle dia lalui, minyak tu akan rosak and dia boleh affect performance engine. Itu satu, performance engine. Dan juga reliability, takut dia akan terlalu banyak benda-benda yang tak sepatutnya dalam enjin tu. Benda asing, dia akan merosakkan enjin. Contoh macam piston seal, piston ring, lepas tu camshaft semua, crankshaft, benda tu dia tak dapat lubricate dengan baik sebab ada terlalu banyak benda asing. So dia akan affect reliability dan juga performance. Jadi Honda nak jaga enjin dan juga nak guarantee performance. That's why dia buatkan ada dua servis. Itulah wujudnya A dan B. A dan B. Dia akan keluar indikator, so kita follow indikator tu supaya kita dapat performance yang Honda janjikan. Jadi maknanya customer kena ingat indikator A keluar minyak enjin sahaja. Ya, betul. B, minyak enjin dan juga filter minyak enjin. Filter minyak enjin. Penapis minyak enjin. Maknanya A tukar datang service center tukar minyak enjin saja. Kalau menyala B, enjin dan oil filter. Ya, betul. Dua benda ni. Dua benda. So senang je macam tu. Sebab kalau kita pakai minyak, ini general knowledge lah. Kalau kita pakai minyak enjin terlalu lama, bila terlalu likat, dia akan jadi terlalu likat, terlalu pekat. So enjin tu akan jadi lagi berat. Lepas tu banyak benda asing, dia akan rosakkan komponen-komponen enjin dalam komponen lain dalam enjin tu. So kita pun tak dapat performance minyak jimat. Kita dapat penjimatan minyak yang sepatutnya. Kita tak dapat prestasi yang sepatutnya. Sepatutnya boleh optimum seperti yang Honda sendiri design. Patutnya kita boleh pergi sampai 180 km/h sekejap je. Tapi ni ambil masa berminggu nak sampai 180 tu. Berminggu. Agak lama tempoh dia tu. Agak lama. So itulah untuk jaga enjin dan juga guarantee performance. Honda buatkan. Kita ada HIP. Apa HIP ni boleh bantu kita? Apa yang dia boleh provide? Sebab kita breakdown tadi. Macam-macam bantuan dia boleh hantar. Okay, let's say lah kalau kereta kita rosak tepi jalan, kita perlukan breakdown assist lah. Okay, saya bagi contoh tayar pecah. Tayar pancit. Okay, kita boleh call HIP tu, dia punya nombor dia. Lepas tu nanti dia akan hantar orang untuk assist kita. Okay. Dia akan, kalau kita ada tayar spare, dia akan assist kita, dia akan tukarkan, dia ambil tayar spare kita, dia akan pasang tayar spare tu dekat kita. Kalau tayar pancit pun,
okey, jangan risau, dia boleh hantar tow truck untuk bawa kereta tu ke service center yang berhampiran. Ke service center yang berhampiran. In fact, kalau kita nak hantar kat service center yang berjauhan pun masih boleh. Sebab apa? Unlimited distance. Unlimited coverage untuk towing ni tadi. Ya, betul. So kalau let's say lah korang dekat tengah highway nak pergi Penang, lepas tu breakdown, nak hantar dekat Bangi pun boleh, tak ada masalah dekat Global MET ni. Dia masuk unlimited tadi tu dia bukan totally semua free tau. Kita cuma kena tanggung tol tu saja. Contoh berlaku kat Perak ke sini punya towing tol punya cost, itu saja kita kena bayar. Betul. Selain daripada tu, HIP ni juga boleh tak semestinya atas jalan. Kalau kita nak minta dia datang dekat rumah kita pun tak ada boleh. Masalah. Saya dah lalui dah pengalaman tu. Kereta saya Honda Civic tak boleh start dekat rumah. Saya call HIP dalam masa setengah jam dah sampai. Dia datang repair jam kereta elok dah. Terus saya go on macam biasa. So macam tu lah, in case kalau kereta accident, tak semestinya roadside assist. Kalau kereta kita accident pun dia boleh bantu kita. Itu kelebihan Honda ni. Itu kelebihannya Honda, itu kelebihannya jika kita membeli kenderaan kita yang berjenama Honda. Kalau dari segala sudut, merangkumi segala sudut dibantu. Betul. Kalau korang tak save nombor HIP tu pun tak apa, dalam app Honda Touch tu ada. Honda Connect pun ada. Jadi tak ada alasan tak tahu nombor. Ya, betul. Kita tekan je, automatik dia akan call, tanya dekat mana, kita share detail, dia akan sampai. Let's say lah panik kereta breakdown ni, dah tak tahu touch tu, dah tak ingat, Honda Connect tu pun kita tak ingat, tak perasan stiker apa HIP dekat Rotex kita tak perasan, call je lah SA korang. Ya, betul. InsyaAllah kalau diorang tak tahu tu kan memang bala besar lah. Betul. Betul ke tu SA? So boleh call, boleh refer dengan sales advisor, dia pun akan assist mana yang mampu. Okay, so jangan risau. We got you covered dalam semua arah. Betul. Semua angle. Lagi satu HIP tadi tu, kita nak recap, nak remind, sekarang musim Tengkujuh, mana pembeli kenderaan yang baru ni yang akan nak didaftarkan ni, seelok-eloknya tambah additional benefit untuk insurans, ambillah special frill. Mungkin tak berguna pada hari ni kita ambil tu, mungkin akan datang benda tu bermanfaat kat kita. Seleloknya ambil, seleloknya tambah. So macam tu lah, janganlah berkira bila kita nakkan coverage, protection, perlindungan. Sebab perlindungan ni dia punya nilai dia tak terkira, tak ternilai. Kita ingatkan kita selamat, tapi masa kita bawa, kita pergi kawasan yang kita tak selalu lalu, masa tu pula lah jadi air naik. Tak sempat nak bergerak sebab traffic jam, kenderaan kita pun ditenggelami air. Saya bagi contoh lah. Kita duduk rumah atas bukit, ingat takkan banjir lah kan. Lepas tu mak kita suruh kita beli ayam dekat kedai depan rumah tu. Kedai Aceh tu depan. Kedai Aceh. Kita turun je bukit, banjir. Naik air. Allahuakbar. Kedai Aceh tu tenggelam dengan kereta kita sekali tenggelam. Ya, betul. Memang tak expect. Rumah kita ke atas bukit, tapi sebab tak ada bencana alam. Ya. Kita sangka kita duduk kawasan tinggi, kereta kita selamat. Tapi on that time kita nasib tak baik. Betul. Benda ni bukan saya sendiri, ada testimoni daripada pelanggan-pelanggan saya, dia pun dah terkena. So ini bukan cerita rekaan, ini bukan cerita dongeng, memang ada. Bukannya nak jadikan apa takut-takut ke apa ke, bukan. Konten ke tak, ini bukan. Benda yang betul. Bukan cubaan. Bukan cubaan, ni betul-betul. Betul. Okey, Lip. Okey. Kita dah cerita daripada raya sampai ke maintenance, sampai ke insurans, HIP. Kita rasa setakat tu saja untuk hari ni. Mana yang nak bercuti tu, ingat kenderaan kena hantar servis, kena hantar check. Betul. Nak servis on weekend, 1 atau 2 minggu kena buat appointment. Betul. Pastikan kenderaan kita fit untuk perjalanan yang jauh. Betul. So kalau tak rajin nak cek sendiri, hantarlah ke service center. Kita akan buat semua tu dan kita akan advise apa yang perlu. Alright. So selamat memandu, selamat bercuti, stay safe, stay drive. Safe drive. Safe drive. Semua tu.